Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita Walimul dan juga Nuranisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada audio penonton. Alhamdulillah kita bersua dari daerah Tutong dan apa yang kita harapkan agar audio dalam keadaan sihat walafiat hendaknya pada pagi ini. Dan kita cuma harapkan agar apa je tugasan yang diberikan kepada audio untuk dilaksanakan pada hari ini, kita doakan agar semuanya dapat berjalan dengan sempurna. Baik, dari daerah Tutong saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan penutupan sementara bekalan api elektrik yang akan dijalankan pada hari ini 12 hari bulan November 2025 hari Rabu akan menjejaskan di beberapa kawasan di daerah Tutong. Antaranya di sepanjang simpang 128 Jalan Batang Mitus dan simpang 705, simpang 713, simpang 721, simpang 723 Kampung Kiudang dan kawasan sekitarnya yang akan dilaksanakan pada jam 8 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan disambung semula di sebelah petang iaitu bermula dari jam 1.30 petang sehingga 4 petang. Di sebahagian daripada Kampung Batang Mitus, Mukim Kiudang daerah Tutong, antaranya dilaksanakan pada jam 8.30 pagi ini sehingga selesai, juga akan menjejaskan di bangunan pusat beli belah utama Mukim Pekan Tutong yang mana juga akan dilaksanakan pada jam 8.30 pagi sehingga selesai. Jadi kepada para penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang dinyatakan tadi, agar ambil maklum akan berlakunya penutupan sementara bekalan api elektrik yang akan dijalankan pada pagi ini. Baik, ada penonton, untuk selanjutnya pula, mari kita saksikan pula bahan rakaman dari daerah Tutong untuk edisinya hari ini. Kemahiran berkebun memberi banyak manfaat, termasuk kesihatan fizikal melalui aktiviti fizikal dan mental yang mengurangkan stres serta manfaat ekonomi melalui penjimatan kos dan potensi pendapatan sampingan. Selain itu, ia menyumbang kepada alam sekitar yang lebih sihat dan boleh menjadi aktiviti sosial yang mengeratkan hubungan kekeluargaan serta mendidik anak-anak. Inilah Auda, konsep satu rumah satu kebun yang diusahakan oleh salah seorang penduduk dari Kampung Bukit Panggal, ya, Awang Muslan, yang giat dalam bercucuk tanam, dan kali ini kita dapat lihat, ya, hasil tanaman tomato yang diusahakan oleh beliau. Jadi ingin kita ketahui lebih lanjut lagi bagaimana proses penanaman dan cerita dalam bidang beliau ini. Teruskan bersama saya. Terdapat berbagai metod penanaman. Penanaman secara konvensional atau tradisional, secara hidroponik, aquaponik, secara vertigasi dan sebagainya. Dalam tinjauan saya ke Kampung Bukit Panggal kali ini, ingin mengajak Auda untuk sama-sama menyaksikan keindahan kawasan halaman yang didirikan tempat khusus untuk tanaman sayur-sayur buah, iaitu tomato. Ya, Auda, bersama saya Tuan Muslan. Jadi kita akan ketahui, ya, mengenai dengan penanaman tomato ini. Baik Tuan, dari awal bis kita memulakan sesi penanaman hinggalah ke tahap ini, berapa lama sudah umurnya ni? Ini umur tanaman ni masuk 74 hari sudah ni, ya. Umur tanaman. Ini lah setelah ini 24 hari sudah umurnya. 24 hari. Jadi 74 hari. 74 hari. 74 hari. Jadi adakah memang macam mana ke ketinggiannya? Pasal kalau sebelum Mania di fikiran saya sendiri, nyorang singgan pinggangnya ketinggian ini. Rupanya boleh mencapai ketinggian macam mana, Tuan? Oh, boleh kita ni mencapai ya jenis tomato ni jenis menjalar, bah. Boleh kita ni dijelarkan ke atas ni, walaupun dia tingginya limpas kepala kan, ikut pemejaan kita ni lah. Ikut pemejaan kita ni. Baik, kalau kita lihat keindahan, Auda, sangat indahlah, ya, tanaman tomato yang disusun atur oleh Tuan Muslan ini. Jadi Tuan, mengapa bis kita memilih konsep satu rumah satu kebun itu? Aku mau kalau aku punya pikiran lah, kita ni kalau boleh di Borneo ni terdapat kebun, bah, satu rumah satu kebun. Senang kita ni kan, sekurang-kurangnya kita ni mengurangkan perbelanjaan seharian kita ni kan. Dapat juga untuk dimakan, untuk dimakan sendiri ataupun selebihnya kalau ada rezeki dijual kan, ataupun
peluang kita ni untuk bersedekah kan ada lebih-lebihnya kan. Sistem fertigasi satu kaedah moden yang efisien, bersih dan memberi hasil yang tinggi, tetapi memerlukan peralatan yang lengkap dan penyelenggaraan yang baik seperti tangki nutrien atau baja, pam air, paip utama untuk menyalurkan larutan dari pam ke seluruh sistem dan paip kecil atau microtube untuk mengalirkan nutrien terus ke setiap beg tanaman, baja, alat pengukur kepekatan baja dalam larutan, pemasak automatik atau timer untuk mengawal masa dan tempoh sistem siraman secara automatik dan rumah pelindung hujan, iaitu bagi melindungi tanaman daripada hujan lebat dan serangan penyakit bawaan air. Melihat kepada hasil tanaman sendiri seperti tanaman tomato ini meyakinkan diri sendiri, keluarga dan pelanggan akan kebersihan dan keselamatan untuk dikonsumsi. Jadi adakah Tuan Sebatang-Batang ini hanya fokus kepada penanaman tomato kalau ataupun sebelum ini ada lagi jenis tanaman lain? Nah, misalnya ni aku ni macam lebih kepada macam mengkaji ya. Macam mencuba tanaman tomato, lada, melon dan macam-macam yang tanaman yang aku cuba sebelumnya. Mungkin akan datang akan mencuba lagi tanaman lain macam kacang ataupun timun. Di sana aku akan mengkaji di mana apa tanaman yang baik untuk dikomersialkan ataupun dijaga daripada segi penyakitnya, kawalannya. Itu mengkalilah. Baik, mengenai dengan penjagaan dari segi tanahnya ni Tuan, Tuan menambah kokopit juga. Jadi boleh kongsikan je Tuan apa manfaat yang boleh diambil dengan menggunakan kokopit dan mungkin ada tambahan-tambahan lain yang bisa kita gunakan dalam media ni. Kalau menggunakan sistem fertigasi mungkin kan 100% ataupun 70% yang menggunakan kokopit kokopit. Banyak kelebihan kokopit ni jika dibandingkan dengan tanah lain topsoil di mana kokopit ni ya 100% ya kosong, nada langsung nada mengandungi nutrien apa. Kita ni yang membagi yang nutrien melalui baja sistem AB lah sini ni. Lagipun menggunakan media kokopit ya nada berpenyakit kan, nada sama macam tanah-tanah yang terbiar di luar kosong. Baik Tuan ya, kita bercerita pula mengenai dengan hasil tanaman Tuan ni. Kalau Tuan sendiri hasil kebun yang ditanam di kawasan rumah ni, adakah bis kita penjualan secara skala besar ataupun skala kecil saja Tuan? Tidak, aku ni bertanam ni secara kecil-kecilan saja untuk menambah pendapatan sampingan lah. Kan target yang besar-besar itu belum lagi. Aku berjual secara online saja, di samping aku mengantar di kedai-kedai runcit lah di kawasan daerah Tutungan ini saja. Ada yang menempah lah saja, itu saja. Baik, mungkin ada kata-kata semangat Tuan khususnya kepada mereka yang mungkin saja ingin mencuba penanaman dengan konsep yang Tuan gunakan ini. Silakan Tuan. Kalau kita ni berkabun, ada juga kita ni mengurangkan perbelanjaan. Tidak payah basah di siring rumah saja. Ya terpaksa lah kalau boleh satu rumah satu kebun kan. Ada juga untuk kita ni mengurangkan perbelanjaan kita ni di samping itu dapat juga kita ni bersedekah lebihnya. Semoga perkongsian pengalaman dan kata-kata semangat beliau menjadi inspirasi, motivasi dan suntikan semangat kepada generasi penerus untuk berkecimpung dalam bidang pertanian.